Penyusuan membebankan ibu-ibu berpantang. Okey, sebetul ke tak betul? Okey, secara realitinya sebenarnya penyusuan ni, bila you tak ada ilmu yang betul dan tak ada sokongan yang baik, you akan rasa burden, you akan rasa exhausted, dan akhirnya you akan give up dan you akan mengalah. Okay, so sebab tu Kak Lin dengar banyak sangat luahan wanita-wanita dekat luar sana, ibu-ibu yang berpantang, pesakit-pesakit Kak Lin yang sebelum ni pun even tak keluar hospital lagi pun dah ibu-ibu tu akan merasa exhausted, dia akan rasa stres, ada ibu yang akan rasa penat kan, sebab bila breastfeeding ni, bila you tak betul-betul bersedia, okay, you tak tahu apa outcome yang the journey, you tak tahu macam mana you nak lalui, okay, journey tu, perjalanan penyusuan susu badan ni sebenarnya journey dia tak sama, setiap orang tak sama. Okay, sebab apa tak sama? Of course tak sama sebab setiap individu tu berlainan. Macam kita ibu kan, so ibu pun dia ada orang kata tahap kesabaran yang berbeza-beza, emosi yang berbeza-beza. So sama juga macam bayi. So bila kita sebut pasal penyusuan ni, dia melibatkan dua komponen, iaitu ibu dan bayi. Okay, so bila kita melalui proses penyusuan ni, so setiap orang berbeza lah, sebab ada orang yang ibu dia sangat bersedia untuk menyusukan bayi dia, tetapi bila dapat bayi pula, bayi dia yang orang kata yang susah nak latch on, susah nak adapt dengan the situation, sebab baby pun take time untuk belajar. Okay, dalam penyusuan susu badan ni bukan ibu sahaja yang belajar, tetapi kena ingat baby pun nak belajar, baby pun baru nak adapt dengan situasi. Okay, baru nak adapt dengan environment sekeliling, dengan penyusuan, so dia pun baru nak belajar. Okay, so faktor penyusuan ni melibatkan dua komponen, iaitu ibu dan bayi, which is tak sama, setiap orang tak sama. Ada orang dia punya journey sangat smooth. Okay, mungkin Alhamdulillah journey dia sangat smooth sebab mungkin anak dia pun bersedia, dia mencari ilmu yang cukup, dia ada sokongan yang cukup, lepas tu persediaan yang cukup. Okay, dan bayi dia pun jenis yang macam ada baby yang senang, bila kita letak je dia dah ada refleks, dia ada rangsangan sendiri untuk mengisap. Okay, dia akan ada baby yang lebih tenang, ada baby yang jenis menangis, yang demand, yang tak boleh sabar. So itu semua mempengaruhi emosi dan jenis perjalanan setiap ibu dalam penyusuan susu badan. Okay, so apa yang Kak Lin cuba kongsikan adalah tips macam mana persediaan untuk ibu tu betul-betul bersedia untuk penyusuan susu badan. Okay, bukan sekadar mencari ilmu, bukan sekadar menyediakan keperluan, tetapi you kena prepare mental dengan fizikal. Okay, emosi you, fizikal you kena sihat. So apa yang you kena buat untuk you dapat fizikal dengan emosi yang sihat tu? Okay, so you kena merancang. Sebab kalau kata dari segi persediaan, teori, ilmu, dengan persediaan barang-barang untuk penyusuan, you dah boleh sedia daripada awal, betul tak? Semua ibu akan sedia daripada awal sewaktu mengandung lagi. Dia akan mencari barang-barang keperluan yang diperlukan untuk penyusuan susu badan. Dia mencari ilmu-ilmu penyusuan susu badan. Dia akan attend antenatal class, dia akan cari breastfeeding, macam mana latch on, macam mana semua tentang breastfeeding you boleh google, you boleh cari video, you whatever class you boleh join. Okay, betul. Tapi selalunya yang orang tak nampak ialah yang tak perasan macam mana kita nak prepare mental dengan fizikal kita, sebab benda tu tak jadi lagi kan. So benda tu unexpected situation. So unexpected situation ni susah lah untuk para ibu imagine kan, melainkan dia dah ada pengalaman daripada anak pertama, so dia dah tahu dah apa kelemahan dia dan dia mencari ilmu untuk betulkan. Dia tak nak jadi keadaan huru-hara seperti yang pertama dan gagal penyusuan susu badan, so dia akan cari ilmu macam mana dia nak lengkapkan kekurangan tu untuk menjadi lebih baik lah untuk second child, third child and fourth child. Okay, tetapi ibu-ibu yang anak pertama ni, dia langsung tak ada bayangan. Mungkin bayangan yang dia nampak pun, dia nampak senang. Okay, bayangan apa yang dia jumpa pun semua yang senang-senang, sebab dia tak lalui proses tu, the real proses yang dia kena lalui lah. Okay, so dia tak boleh imagine lagi. So kat sini Kak Lin sediakan tips supaya walaupun you tak boleh imagine macam mana you punya journey tu,
Okay, macam mana you punya perjalanan tu, at least you dah prepare mental dengan fizikal you dah tahu dah apa yang you kena rancang untuk you menghadapi perjalanan tu, journey penyusuan susu badan tu, supaya you tak terlalu toksik dan penat. Okay, the main point kenapa efek emosi ibu selalunya adalah bila dia penat. Okay, bila dia exhausted sangat-sangat, bila penyusuan tu tak ada perancangan, on demand. Sebenarnya orang sangat salah. Saya tak suka bila orang bercakap breastfeeding on demand. You faham tak on demand tu macam mana? Kalau you on demand tu, you tak explain betul-betul dekat every mom. Okay, so kehidupan mak tu, you tahu tak, kebanyakan ibu huru-hara dan exhausted sangat-sangat disebabkan breastfeeding dan akhirnya gagal. Sebenarnya daripada saya punya journey, perjalanan, pengalaman saya, experience saya, even di hospital atau secara reality dekat luar pun, saya membantu ibu-ibu yang berpantang. Sebenarnya ibu-ibu ni memerlukan sokongan yang betul, which is kita kena ajar dia macam mana kita nak adapt dengan breastfeeding yang systematic, yang orang kata on demand tetapi secara teratur. Dia tak semestinya on demand tu. Kebanyakan orang kefahaman on demand, oh you kena ikut baby, so memang habislah you punya journey tu. Memang you akan exhausted sangat sebab you, bila you follow baby, demand of baby semata-mata, you akan penat. Sebab baby ni ada berbagai behavior, ya, attitude. Macam itulah bila kita dimanjakan, ada orang yang akan spoil, ada orang yang akan take advantage. So baby pun sama, bila kita dah ajar dia on demand, ikut dia dah minum setengah jam, dia dah kenyang, dia tidur, you rasa dia lena, so you tak nak kacau dia sebab on demand, dia dah tidur, so you letak. A few minute later dia akan bangun balik, so you kena bangun juga. So you akan melalui proses yang sangat-sangat exhausted. That is the on demand yang sangat tak relevan untuk membantu ibu-ibu tu berpantang dengan sihat. Okay, apa yang saya cuba ajar dan saya cuba ketengahkan, breastfeeding on demand secara sistematik yang sangat membantu. Kenapa? Why? Sebab ada proven. Sebab saya bila bekerja dekat hospital, bila pengalaman saya, walaupun kita tak jaga anak sendiri, kita jaga baby semua newborn dekat dalam nursery, how we macam mana kita arrange the baby, macam mana kita arrange dia punya feeding dia on demand. Yes, baby minum sebab on demand lah, sebab dia punya keperluan, tetapi semua on schedule, semua within apa orang kata jadual yang kita tetapkan. So barulah apa orang kata ada interval waktu untuk berehat, untuk ibu tu tidur, at least dia release dia punya stress, tension dia boleh fokus pada diri dia. You bayangkan kalau ibu melalui proses yang tidur yang tak cukup, you bayangkan even orang yang tak berpantang. Okay, berpantang ni dia add on lagi dengan emotional effect, dengan emotional dia yang tak balance, yang tak stable tu, dia akan lebih orang kata lebih exhausted. Sedangkan kita yang tak berpantang pun, kalau kita secara orang kata sihat ni pun, kalau kita tak cukup tidur, cuba you bayangkan mood kita macam mana bila kita kena pergi kerja dengan tak cukup tidur. Okay, bila kita kena ada banyak sangat benda yang kita kena buat dan kita tak cukup tidur, you rasa badan kita macam mana? Tired kan, penat, exhausted, rasa mood, emosi pun rasa nak marah kan. Tu orang tak berpantang. So you bayangkan orang yang berpantang ni. So orang berpantang ni, yang kita takut ialah bila emotional effect tu dia akan membawa kepada penyakit, komplikasi dari segi psikologi, psikologi lah. Okay, postpartum psychological disorder, yang orang pandang remeh, orang tak nampak benda tu bila tak berlaku, tapi sebenarnya itu adalah komplikasi yang memang dah ada, yang dah tercatat pun. Memang you akan, kalau you tak jaga you punya emosi, you tak jaga fizikal you sihat, emosi you terganggu, you akan pergi kepada komplikasi yang ni. Komplikasi yang ni pula you nak kena adapt, nak kena rawat, nak kena lalui proses tu pula bukan satu benda yang orang kata mudah. Okay, melibatkan emosi ni dia bukan mudah, ya. Walaupun dia bukan sakit, orang tak nampak secara real dia sakit, okay, dia terlantar ke, tetapi dia sakit emosi, orang tak nampak. Okay, so yang kena makan ubat, yang kena adapt dengan situasi yang berubah 360 darjah. So itulah kepentingan kenapa you all kena ada kena tahu tips untuk merancang. Okay, tak ada orang ajar you all tip merancang plan you punya confinement period, plan you punya berpantang. So Kak Alin nak ajar you all. So please jangan tunggu sampai dah jadi, jangan tunggu sampai you sendiri mengalami dia, tapi sekarang
Sekarang you all kena ada ilmu untuk mengelakkan. Okay, so jangan lupa follow TikTok Kak Lin dan klik link dekat bio untuk ebook. Okay, Assalamualaikum, bye.